Hi and welcome back to our educators. So untuk hari ini saya nak teruskan dengan bincang soalan bahagian B daripada paper Terengganu MPP3 tahun 2024. Okay. So untuk pengetahuan you, saya dah settlekan bincang soalan bahagian bahagian C. So ini untuk bahagian B pula. Okay, you boleh try sebelum tengok video ini, dan saya harap you semua dah cubalah. Actually better you cuba dan tengok video, sebab ramai di kalangan you guys tengok video je, satu tak salin jawapan, atau yang kedua salin je jawapan tak cuba fahamkan. So ada dua kategori of people yang saya dah jumpa. So please you jangan tergolong dalam kategori itu. You try untuk jawab. Okay, now kita mulakan dengan soalan 9A. So saya dah tunjukkan soalan di sebelah kiri. Di sebelah kanan saya akan bagi jawapan sahaja. So saya nak mula dengan 9A dahulu. Okay, kejap saya tukar template. Okay, so soalan 9A ini saya dah pernah bagi tips tau. Cara nak jawab soalan ini dah banyak kali dah saya bagi tips. You boleh tengok video soalan MRI SEM 2023, sama juga dengan soalan macam ni. Okay, so soalan ni dia menunjukkan nilai pH bagi amonia dan natrium hidroksida dengan kepekatan yang sama. Kiranya dia punya kepekatan, atau dalam bahasa mudah dia, kemolaran dia adalah sama, tetapi dia punya nilai pH adalah berbeza. So sekarang soalan tanya, dan nama pun kepekatan sama, tapi kenapa kemolaran tak sama? Itu soalan dia. So soalan ni dia ada 5 magic sentence. Okay, jadi you wajib terang untuk dapat markah penuh. Faham? 5 ke 4? 4 rasanya. Okay, tak apa, kita cuba jawab. Okay, 9A. Okay, saya tulis kat sini ya. Okay, 9A. Oh, kejap, tak berapa cantik tulisan. Okay, 9A. Okay, so apa ayat pertama you? Ayat pertama you kena bagi tahu, if nak compare pasal kepekatan, you kena bagi tahu yang mana kuat, yang mana lemah. So saya tanya kat you, sekarang dua-dua adalah alkali kan? So yang mana alkali kuat, yang mana alkali lemah? Cepat. Yes, pandai. Natrium hidroksida adalah alkali kuat, amonia adalah alkali lemah. Dalam silibus you belajar satu je alkali lemah, itu adalah amonia. Alkali kuat you belajar 2-3, kalium hidroksida, natrium hidroksida, magnesium hidroksida pun a type of alkali kuat juga. Okay, so you kena bagi tahu yang tu dahulu. So you just bagi tahu amonia ialah alkali lemah. Kan? You yang katakan amonia adalah alkali lemah. Okay, manakala natrium hidroksida ialah alkali kuat. Pandai you. Okay, ini ayat pertama you. Okay, you bagi tahu yang mana alkali lemah, yang mana alkali kuat. Once you dah bagi tahu macam ni, you dah secure you punya 1 mark. Okay, ramai tanya kat saya, cikgu macam mana saya nak tahu yang ni alkali lemah, yang ni alkali kuat? Okay, ingat kan tadi awal-awal video saya dah bagi tahu dah, alkali kuat dalam silibus you ada 3. Magnesium hidroksida, natrium hidroksida, kalium hidroksida. Alkali lemah satu je dalam silibus you, which is ammonia. So you bagi tahu lah ammonia is you punya alkali lemah. So you dapat 1 markah kat sana. So you punya next ayat adalah berkaitan dengan apa masalah kalau dia alkali kuat, alkali lemah. That is your second sentence. So you bagi tahu ammonia kan dia alkali lemah kan, so dia mengayon separa dalam air. So ammonia mengayon separa dalam air atau di dalam air, manakala natrium hidroksida mengayon sepenuhnya dalam air, atau mengayon lengkap lah. Kita apa air mengayon lengkap di dalam air. Okay, so dah settle. So once you dah beritahu pasal pengayonan, dan baru you bagi tahu pasal kepekatan. Okay, kepekatan apa ni? Dua-dua adalah alkali. So kepekatan hidrogen ke ion hidroksida? Yes, ion hidroksida. So kepekatan ion hidroksida yang mana lagi tinggi? Semestinya alkali kuat. So kepekatan ion hidroksida, you tak nak tulis hidroksida, tulis OH minus pun boleh.
ion hidroksida bagi natrium hidroksida adalah lebih tinggi berbanding amonia. Settle lah. Okay, so lepas you dah talk about kepekatan, barulah you sembang pasal nilai pH. So nilai pH mana yang lagi tinggi sekarang? So semestinya nilai pH natrium hidroksida. So you just mention dari tadi you talk about kepekatan, tadi you talk kepekatan natrium hidroksida kan. So you just mention nilai pH. Tak kisahlah, just as long as you talk about nilai pH dah betul dah. Nilai pH larutan natrium hidroksida adalah lebih tinggi berbanding amonia. Okay, so dah you pun kata nilai pH natrium hidroksida lebih tinggi berbanding amonia. So mention pasal the theoretical sentence, ayat teori. So secara teori, semakin tinggi kepekatan ion hidroksida, semakin tinggi nilai pH. So dari tadi you kata kepekatan hidroksida siapa tinggi? Untuk natrium hidroksida. So nilai pH dia tinggi, betul tak? Ya, betul. Ya, make sense. So these are the 4 marks that you wajib fulfill. Okay, untuk asid dia vice versa tau. Semakin tinggi kepekatan dia, dia semakin rendah nilai pH. Tapi ini sekarang kita sembang pasal alkali. So ingat, you nak terangkan pasal nilai pH ni, kenapa nilai pH berbeza walaupun dia punya kepekatan adalah sama. You punya ayat pertama mesti you bagi tahu yang mana kuat, yang mana lemah. Okay, the next one you bagi tahu yang kuat mengayon lengkap atau mengayon sepenuhnya di dalam air. Mention completely, mengayon lengkap di dalam air, mengayon separa di dalam air. Jangan kata mengayon lengkap, jangan kata mengayon separa sahaja. Mesti ada the word di dalam air. Faham? Then lepas pengayonan, baru you talk about the kepekatan. In this case, dia adalah alkali. So alkali menghasilkan ion hidroksida apabila mengayon. So bagi tahu kepekatan ion hidroksida siapa lagi tinggi? Semestinya alkali kuat. So kepekatan ion hidroksida bagi natrium hidroksida adalah lebih tinggi berbanding amonia. So apa masalahnya dengan nilai pH? So nilai pH pun lagi tinggi untuk natrium hidroksida. So semakin tinggi kepekatan ion OH- atau kepekatan ion hidroksida, semakin tinggi nilai pH. So 4 markah you, ayat nombor 1, ayat nombor 2, ayat nombor 3 dan ayat nombor 5. Ayat nombor 4 dia tak bagi markah in this case sebabnya dia dah tunjuk dah nilai pH. But in some cases dia bagi juga markah walaupun dah tunjuk. So better you stick to 5 ayat. Okay, nak jawab pasal soalan macam ni, 5 ayat. Soalan macam ni selalu naik tau dalam exam. Sangat selalu naik dalam exam. Dan tambah-tambah tahun ni dia keluar pada paper Terengganu. So saya tak tahu, mungkin dia kalau ditanya dalam soalan SPM sebenar pun nothing to be surprised. So better you take note untuk soalan ni ya. Jangan pandang leka pada soalan ini. Dapat? Okay, settle you punya first 4 markah. Ada lagi 16 markah nak kejar. Okay, next. Jadual 9.2 menunjukkan susunan radas dan pemerhatian bagi 2 set eksperimen. Tujuan eksperimen ini adalah untuk mengkaji kekonduksian elektrik dan satu sifat asid apabila hidrogen klorida dilarutkan dalam pelarut X dan Y. Okay, so highlight satu sifat asid. You belajar sifat asid berapa kelas? Yes, you belajar 3 sifat asid. Dia nak test at least 1 sahaja. Okay, yang ni carbon, HCl dalam pelarut X, mentol menyala. HCl dalam pelarut Y, mentol tak menyala. Okay, then HCl dalam pelarut X, kalsium karbonat, ada air kapur, gas tak berwarna, terbebas. Air kapur menjadi keruh. Yang ini tak menjadi keruh. Okay, so now you kena jawab soalan ni. You kena tahu apa you punya pelarut X, apa you punya pelarut Y. Betul tak?
Kalau tak tahu yang tu pun macam mana jawab soalan ni? Okey, saya bagi 5 saat, you fikir. Apa pelarut X, apa pelarut Y? Cepat. Okey, so cuba tengok kat sini. HCl adalah sejenis, okey, betul, of course lah, sejenis acid. Okey, sebab dia kata hydrogen fluoride dilarut, so it is air lah. Betul tak? Sebabnya kalau air mengayon, kalau HCl dalam air baru dia boleh mengayon, betul tak? So barulah mentol boleh menyala. That is the concept yang dia terangkan kat sini. So in this case, kalau lah HCl tak mengayon, dia tak menghasilkan ion, sebab ion ada charge elektrik. Betul, tadi ada charge. So charge tu lah yang akan menyebabkan mentol menyala. So nak bagi mentol tu menyala, HCl ni kena mengayon. So HCl boleh mengayon dalam apa? Hanya boleh mengayon dalam air. Asid hanya boleh mengayon dalam air. So in this case, mentol ni menyala. So pelarut XU apa? Yes, air. Just air. Good enough. Okay, yang ini dia tak menyala. So it is apa? Yes, pelarut organik. Apa-apa pelarut organik? Metil benzina ke, tetrachlorometana ke, something like that. Okay? Okay. So settle. Tu yang you kena tahu untuk sekarang. Alright? Okay. So maybe you nak kata tetrachlorometana boleh, metil benzana boleh, hexana boleh, hexina boleh. Okay. And this one sama jugalah, pelarut X tu tadi dah kata kat sini air, so semestinya kat sini pun air, sini pun is pelarut organik lah, sebab sini pun kalsium karbonat dia mengayon, so mestilah dia kena duduk dalam air. Okay, baru boleh bertindak balas dengan kalsium karbonat. Okay, so dah analyse the gambar raja kan. Okay, so ni soalan B1. Okay, so B1, jom kita cuba jawab. Okay, B1. Okay, so pelarut X you rasa apa? Air. Tadi dah kata dah kan, dah ulang 2 kali dah benda yang sama. Just letak pelarut X, air. Okay, pelarut Y, any pelarut organik, tapi you kena specify sebab pelarut organik ada banyak. So I ambil metil benzina. So metil benzina is the pelarut X. Dapat? Okay, so next one, nombor 2. Okay, terangkan perbezaan pemerhatian bagi kedua-dua set eksperimen. Wah, perbezaan untuk kedua-dua dan juga satu persamaan kimia. Okey. So you kena bagi tahu perbezaan antara kedua-dua set eksperimen dan juga bagi persamaan kimia. So persamaan kimia you biasanya 2 markah. So ada markah untuk atas tu lah. Okey. So dah baca soalan ni kan? Okey, soalan ni saya akan buat, but saya akan buat ke bawah kot sebab it will take a large space. Okay, so tak apa, saya buat ke bawah ni. 2. Okay, so tadi kita dah kumpul berapa markah? Before this dah kumpul 4 kan? 4 dan 6 markah. So kita nak cari 8 markah pula. So dia suruh compare set kan? So compare dulu set 1. Okay, so saya tulis kat sini set 1. Okay, so set 1U ada apa? Okay, set 1U you can see kita ada, okay, kejap okay. Kita ada yang satu guna X, satu guna pelarut Y, betul tak? Okay, so you boleh lah specify. Okay, so buat 2 kolom lah is better. Okay, so saya dah buat 2 kolom. Okay, so this is 2 kolom. Okay, then separatekan. Okay, separatekan. Sekejap, separatekan. Okay, so satu adalah untuk pelarut X, satu adalah untuk pelarut Y, betul tak? Sebab dia suruh compare set by set. Okay, so ni untuk pelarut X dan ini untuk pelarut Y. Okay, so you kena bagi perbandingan dia, perbezaan dia. Alright, okay. So cuba tengok untuk set 1, HCl dalam ni dia mengayon ke tak? Yes, dia mengayon. Yang ni tak mengayon. That is one of your pemerhatian. So you can say mentol menyala, betul? So ion apa yang akan bagi mentol ni menyala? Yes, ion hydrogen. So basically you boleh kata in set 1 HCl dalam X boleh konduksikan arus elektrik, tapi HCl dalam Y tak dapat konduksikan arus elektrik. You mention dahulu yang tu. Okay, HCl dalam X
dapat mengkonduksikan elektrik. Okey, HCl dalam Y tidak dapat mengkonduksikan elektrik atau arus elektrik lah. It's just a same thing only. Itu yang you nampak secara general. Yang paling basic you nampak. Tulis apa yang you nampak tau. Jangan kata saya tak tahu, saya tak tahu. Dia ada banyak jawapan. Okay, ni antara jawapannya. Okay, so first yang you nampak. Okay, next. Ni dapat konduksikan arus elektrik. Yang ini tak dapat konduksikan. Kenapa? Sebab dalam HClX ini dia ada air. Okey, ingat you tak boleh kata yang ni ada air, yang ni ada pelarut organik. Sebab you dah mention dah benda ni ke atas. That's why you tak boleh kata set pelarut X ialah air, pelarut Y adalah pelarut organik, which is tetrachlorometana ke benzina ke something like that. You tak boleh kata sebab you dah kata ke atas. Okay, so buat another one column. Okay, so dalam pelarut X dia kehadiran atau nak lagi better, you just kata ion H plus hadir. Okay, atau ion hidrogen hadir. Okay, then yang ni tiada ion H plus. Okay, sebab ni HCl tak mengayon, dia kekal dalam bentuk molekul. So you boleh je nak kata, kalau dia just kata kekal sebagai molekul. Atau you nak mention tiada ion H plus pun boleh juga. Kekal sebagai molekul apa? Molekul HCl. Okey. Pelarut X yang ni dia mempunyai ion-ion yang bergerak bebas. Yang ini tidak mempunyai ion-ion yang bergerak bebas. Betul tak? Betul. Sebab yang kan HCl dalam pelarut X tu dia mengayon. So dia ada ion-ion yang bebas bergerak. Dia ada ion H plus dan Cl minus, kan dia mengayon. Tapi yang ni dia tak mengayon. So tak ada ion-ion yang bergerak secara bebas. So when tak ada ion-ion yang bergerak secara bebas, dia boleh ke conduct electricity? Tak boleh. Yes, itu yang saya nak awak faham. So ni mempunyai ion-ion yang bergerak bebas. Okay, sebab dia boleh mengayon dalam air. Betul tak? So dia mestilah ada ion-ion yang bergerak bebas. Yang ni tidak mempunyai ion-ion yang bergerak bebas. Cukuplah. So this is your first 3 marks. Okay. Sorry lah, my tablet keep on vibrating. Okay. So this is your first 3 marks. Okay, ni you compare set 1. Okay, cuba tengok you nak compare set 2 pula. Okay, set 2. Okay, ni saya dah tulis dah jadual. Okay, so now cuba tengok set 2. Okay, so sama juga macam tadi. In the first set, ini ada gas, yang ni tak ada gas. So apa yang you nampak? Okay, ni guna air, betul. Ni guna pelarut organik. Okay, tapi tu you dah tulis kat atas. So tadi tulis kat sini. So yang ini berlaku tindak balas, yang ni tiada tindak balas berlaku. Betul tak? Basic yang you nampak. Okay, sebab kalau macam atas ni, tak boleh kata mentol menyala, mentol tak menyala. That because dia dah bagi tahu kat sini dah. But yang ni dia tak bagi tahu. Dia just kata ada something, tu je. So you boleh kata berlaku tindak balas, tidak berlaku tindak balas. So pelarut X tindak balas berlaku lah. Betul tak? Tindak balas berlaku. Okay, pelarut Y tiada perubahan. So you rasa ada tak tindak balas? Tiada tindak balas. Tiada tindak balas. Okay, next, pelarut X. Yang dalam pelarut X ini HCl menunjukkan sifat asid. Kenapa? Sebab dia membebaskan gas tak berwarna, air kapur menjadi keruh. So ada sifat asid. Betul tak? Okay, so HCl menunjukkan sifat asid. Memang eksperimen ni about HCl menunjukkan sifat asid ke tak? Betul tak? So betul lah, dia menunjukkan sifat asid. Tapi dalam ni HCl tidak menunjukkan sifat asid. So that is your another one comparison, another one perbezaan. Okay,
Next, another one. Cuba tengok betul-betul. Yang ni you kata ada tindak balas, ni tak ada tindak balas. So maksudnya you boleh kata dalam pelarut X ada ion H+. Betul tak? Ada ion hidrogen terhasil. That is why air kapur menjadi keruh. Betul tak? So ion H+ hadir atau terhasil. Yang ni tiada ion H+, atau you can say kekal sebagai molekul HCl. So this is another one perbezaan for this particular question. Nampak tak? Okay, so this is how you should answer to get the 6 marks. Okay, tak susah nak dapat 6 markah tu, but at the same time tak senang juga nak dapat 6 markah itu. Faham tak? It's just a matter of you kena peka. You have to peka when menjawab the question. Okay, tapi tak habis lagi. Dia minta persamaan kimia abang. So jawab dulu persamaan kimia. Okay, tulis kat sini persamaan kimia. Okay, so you pilih. Okay, pilih mana-mana set. Okay, so biasanya persamaan kimia ada untuk set yang berlaku tindak balas. So in this case yang guna pelarut X untuk set 1, yang guna pelarut X untuk set 2 lah. Okay, so saya pilih yang ni. Sebab yang ni saya tak tahu macam mana nak bagi. Sebab HCl dia mengayon, betul tak? So persamaan kimia, it is something about dua benda react. Okay, so in this case dia react. HCl dia react dengan kalsium karbonat, betul tak? So HCl bertindak balas dengan kalsium karbonat. Okay, so dia menghasilkan kalsium klorida. Jangan kata you tak tahu macam mana kalsium klorida terhasil. Okay, tidak saya tunjuk. Okay, satu sifat asid adalah apabila mana-mana asid dia bertindak balas dengan kalsium karbonat, logam karbonat, asid ni dia akan berpecah jadi H+, Cl-, dia mengayon. Ni pun sama, ni pun akan mengayon Ca2+ dan CO3 2-. Okay, dan apa akan berlaku? Partner kepada asid. Asid punya partner in this case COCA3 kan. Okay, dia punya anion akan gabung dengan dia punya cation akan gabung dengan anion asid. Baru kita tahu formula garam dia. Macam mana saya tahu formula garam? This is the garam yang terhasil kan. So macam mana saya tahu formula dia? Partner kepada asid punya cation dengan asid punya anion akan bergabung. So terbentuklah garam yang kita nak, which is CaCl2, which is kalsium klorida. Dapat? Okay, dan selebihnya tu adalah yang memang ada kalau asid bertindak balas dengan kalsium karbonat, which is air dan juga gas karbon dioksida. Dan you tahu persamaan you balance tak? Tak balance lagi. Cl ada 2 kat sini, kat sini ada 1 je. So letak. So automatic you dapat 2 markah. Formula bahan dan hasil yang betul 1 markah. You seimbangkan persamaan, you punya markah kedua. Dan atas ni setiap satu comparison, ni 3 markah. Dan juga atas ni another 3 markah. So dapatlah 6 markah. Dapat? Okay, so this is how you should answer for the question persamaan. Okay, dah settle 8 markah. You now jump kepada soalan C. Okay, soalan terakhir saya rasa untuk soalan terakhir untuk set ni. Okay, baca soalan sementara saya nak salin. Okay, so Raja Sembilan menunjukkan plaster yang digunakan ke atas kaki yang patah. So dia guna kalsium sulfat. Anda diberi tugas untuk menyediakan plaster kalsium sulfat dengan menggunakan bahan seperti kalsium nitrat. Okay, namakan tindak balas itu. Okay, highlight nama tindak balas, persamaan kimia dan tentukan jisim kalium nitrat. So you ada 3 benda untuk you nak fulfillkan yang membawa 6 markah. Dan you tengok ada, dia kata 2 kg plaster kalsium sulfat. Wow. Okay, now one by one. First, dia kata you kena sediakan kalsium sulfat. Okay, so kalsium sulfat dengan menggunakan kalsium nitrat dan juga natrium sulfat. Dua-dua adalah garam larut. Dan you tahu kalsium sulfat ini garam tak larut. Kenapa? Ingat tak kita belajar garam tak larut untuk kumpulan sulfat? Kita ada PCB, barium sulfat, kalsium sulfat, plumbum 2 sulfat. So tindak balas penyediaan garam tak larut, apa nama dia? Yes, tindak balas penguraian ganda 2. Again, you nak sediakan garam tak larut, nama kaedah tu tindak balas penguraian ganda 2. Okay, so just write tindak balas penguraian ganda 2
So daripada 6 markah yang ditawarkan, you dapat dah 1 markah. Okay, next, you buat persamaan kimia. So persamaan kimia you adalah between apa? Bahan tindak balas you apa? Dia kata kalsium nitrat dan natrium sulfat. Soalan yang kata, so apa formula kalsium nitrat? Ni Ca2 plus, nitrat NO3 minus. Okay, silangkan cas, you dapat CaNO3 2. Ini formula kalsium nitrat. Natrium sulfat Na plus, sulfat SO4 2 minus. Silangkan cas, jadi Na2 SO4. Tindak balaskan dua benda ini. Jangan kata sekarang pun you tak tahu lagi create the formula. Kalau you tak tahu, sila pergi kepada video sebelum-sebelum ni yang saya duduk terang berbuih mulut saya how to create this formula kimia. Okay, so kalsium nitrat CaNO3 2 dan juga natrium sulfat Na2SO4. Okey, dah nama pun ni tindak balas penguraian ganda 2 kan. So macam mana nak tahu formula garam, formula bahan yang terhasil, formula hasil yang terhasil? You kena separate kan, kena pecahkan dua-dua ni. So kalau you pecahkan, ni jadi Ca2 plus, ni jadi NO3 minus. Betul tak? Okey, dan yang ni jadi Na plus dan juga SO4 2 minus. So sekarang cation Ca2 plus punya partner adalah NO3 minus. Betul? Tapi sekarang dia akan tukar. Dia cation ni dia akan ambil partner dia, iaitu anion daripada Na2SO4. So dia menjadi apa? CaSO4 lah kalau you silangkan. Betul tak? Ca2 plus, dia ambil partner sebelah dia. So 2 plus dah cancel. So dia jadi CaSO4 dan juga Na plus NO3. So dia silang cas, dia jadi NaNO3. Dapat ke tak? Ataupun aku tengah cakap seorang ni? Tak kan? Okay, so NaNO3. Dan you tahu you punya apa tak balance? You punya nitrogen tak balance. Kenapa? Sebab kat sini ada 2, kat sini ada 1 sahaja. So letak 2, automatically dah balance. Nitrogen dah jadi 2, oksigen dah jadi 10. Sini pun oksigen 10, natrium pun dah jadi 2. So semua balance. So nak create formula bahan, nak tahu formula hasil, nak tahu formula hasil, you kena cerakinkan dia punya bahan, then you tukar je dia punya partner. Macam ni Ca2 plus, partner dia NO3 minus kan? No, sekarang dia jadi SO4 2 minus. Dia akan, that is how penguraian ganda 2. Dia ambil dia punya partner punya hasil. Faham tak? If like say this is the hero, so Ca2 plus hero ni dia akan ambil anion dari sebelah. NO3 minus dia akan ambil Na plus. Bentuklah bahan. Okay, dah dapat another 2, dah cari 1, dah dapat 3 markah. Okay, next markah adalah, okay, saya padam yang ni, tak payah. Okay, next markah adalah you kena tentukan gisim kalsium nitrat. Okay, you nak tentukan apa? Gisim kalsium nitrat. So mana kalsium nitrat? Yang ini. Okay, so letak question mark, gisim unknown. Okay, tapi you tahu you ada plaster kalsium sulfat 2 kg. So gisim dia 2 kg. So you punya masalah sekarang antara CaNO3 tu dan juga CaSO4. Kenapa? Sebab ni you ada, ni you nak cari. So you akan buat nisbah mol pun pasal 2 ni juga. You tak akan involve yang ni dengan yang ni. This is not in the matter. Faham? Okay, so now nak kira, nak mula daripada mana? Mula daripada CaSO4. Kenapa dari gisim dia? So dapatkan bilangan mol dia. So bilangan mol CaSO4 adalah simply 2 kg tukar kepada gram, sebab formula tu guna gram kan. 2000 gram bahagi dengan dia punya gisim molar. Okey, gisim molar CaSO4 berapa? Ca dah 40, S dah 32, 4 darab 16. So tekan kalkulator. 40 campur 32 tambah 4 darab 16. So you punya gisim molar untuk CaSO4 adalah 136 gram per mol. If let's say you tak pandai lagi kira gisim molar, ingat dia sama je cara you kira gisim atom relatif dengan molekul relatif dan formula relatif. Just untuk gisim molar you kena tambah gram per mol. Itu saja kat belakang. Gisim formula relatif, atom relatif dan molekul relatif tak ada unit. Okay, so now gram dengan gram boleh cut. So 2000 bahagi 136. Okay, so you dapat 14.71 mol. Okay, ni yang sedia ada kat lab.
Tapi ingat you kena buat nisbah mol juga. Betul tak? Sebab you nak cari CaNO3 punya. So 1 mol CaNO3 ini bernisbah dengan 1 mol CaSO4. Dan dalam lab you ada 14.71 mol of CaSO4. So X untuk CaNO3 tu ni berapa? Sama juga lah, dia akan darab silang. So you dapat 14.71 mol CaNO3 tu. Okay, tapi kita nak GSAM dia, betul? Okay, saya nak tanya kat you, kita nak GSAM CaNO3 tu kan? So kita ada bilangan mol dia. So darab ke bahagi? Yes, darab. Darab dengan mana? GSAM molar dia. Dah ada tak GSAM molar? Tak ada. So you calculate lah sendiri. So CaU berapa? 40. Okay, tambah dengan N. N you ada berapa? Ada 2. So berapa GSAM 1N? 14. So 2 darab 14 campur 6 darab 16. Kenapa 6? Sebab oksigen ada 6. So 164 gram per mol. Maka GSAM you simply sama dengan bilangan mol darab GSAM molar. Betul tak? Kan kita ada formula bilangan mol sama dengan GSAM per GSAM molar. Kita sesuaikan formula tu dengan apa yang kita nak cari. Kita nak cari GSAM. So kita darab lah 2 ni. So you akan dapat 14.71 mol darab GSAM molar. Okay, so you press your calculator correctly lah untuk dapatkan GSAM molar ini. Okay, so first cuba tengok. Tak apalah saya tunjuk. Ca kan. Okay, Ca sahaja. So apa mass dia? 40. Then you tengok N. Tapi N ada 2 kat luar. So 2 darab N. So 1N adalah 14. So 2 darab N adalah 28 campur 6 darab 16 gram per mol. Okay, 16 4. Okay, darab lah 164 gram per mol. Okay, mol dengan mol you dah cancel. So you dapat 14.71 darab dengan 164, you akan dapat 2412.44 gram. So ini adalah GSAM kalsium nitrat yang you perlukan. So inilah a type of stoichiometric calculation. You kira one by one. Okay, so mana markah diberi kat sini? Okay, saya ambil pen merah. Okay, markah pertama diberi pada you kira bilangan mol CaSO4 dengan betul, which is 14.71 mol. Ini markah pertama you. Markah kedua you adalah nisbah mol you. Nisbah mol you betul, you dapat markah kedua. Okay, dengan syarat you kira jugalah untuk CaNO3 dan then you manipulate this formula, you darab jawapan akhir nilai dengan unit yang betul. Kalau ada, semua ada, dapat markah seterusnya. So jawapan akhir dapat 1 markah, nisbah mol dapat 1, mol dapat 1, 3 markah. Okay, so persamaan kimia 2 markah, ni 1 markah, 6 markah. So settle menjawab soalan Terengganu, soalan nombor 9 saja. Long question, a very challenging question lah untuk saya, but menarik sebab banyak konsep yang ada. Dia mengaitkan 2 bab, iaitu bab 6 dan bab 5 tingkatan 4, dan bab 3 juga ada kaitan, which is kat bawah ni pengiraan stoichiometry. So please cuba soalan ini. Pastikan you share this video to your friends if you found it helpful, and comment how was my teaching if you betul-betul faham. If tak faham, just let me know, I cuba bagi you faham juga. Dan I nak announce lagi sekali, sesiapa nak join kelas tuition kita, still tempat ada kosong. You boleh message saya, you nak message melalui Instagram ke, atau nak comment in this video and you want me to text you pun boleh juga. Okay, harga pun sangat berpatutan. Kita ada tawarkan 1-to-1 dan juga group class. Okay, dia lagi extraordinary lah teaching dia berbanding YouTube. Okay, saya akan lagi detail. Okay, so tu sahaja daripada saya untuk video kali ini. Saya akan jumpa you in next video for soalan nombor 9 Terengganu. Nombor 9 ke nombor 10? Dah bincang soalan nombor 9 kan? Okay, nombor 10. So bagi student saya yang dah request soalan nombor 9, saya dah settle. So next video is for soalan nombor 10. So make sure you guys cuba juga, then tengok this video, and please tolong like and share the video lah to others. Okay, so itu sahaja daripada saya untuk video kali ini. Bye bye.